Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bertemu dalam pertemuan perkongsian hamba ilahi pada siri yang ke-108 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini di mana kita akan berkongsi membicarakan daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ada manfaat yang diperolehi, ada sedikit sebanyak amalan-amalan yang diperolehi, ada sesuatu kebaikan yang diperolehi. Amin ya rabbal alamin. Lalu ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak ada Galid Spirit, Az-Zahra, Habibah Abdul Aziz, Rodita binti Uthman, Zaliha Kamaruddin, Aziza Iza, Rozana Aziz, Tuan Nurahim Syarif, Fauzan Muhammad, Jalilah Bakar, Laila Umar, Kak Serina Rahman, Hasmah Yusuf, Fatimah, Zuraida Siddiq, kemudian Zakia Muhammad Nin, Siti Mazura, Hamimah Musan, Siti Nur Aisyah, Zabaria Muhammad Yusuf, Ayahman, Nurizita Rifin, Harisah Idris dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Lalu mohon je sebaik untuk sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Kita telah tiba pada muka surat 160 pada riwayat 185. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 160 pada riwayat 185. Moga-moga membantu sahabat yang baru join ataupun yang join kemudian. Lalu kita masih lagi pada tajuk berkenaan tentang zikir-zikir dan doa yang dibaca selepas daripada solat. Kita telah belajar bahawa daripada riwayat Thauban yang ada dalam riwayat Muslim, bagaimana sabitnya ucapan istighfar sebanyak 3 kali. Kemudian ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam daripada riwayat Thauban yang sama yang ada dalam riwayat Muslim. Kita telah belajar tentang dua riwayat yang berbeza tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu yang ada daripada riwayat Mughirah bin Syu'bah yang ada dalam Bukhari dan Muslim, dan yang kedua Imam Nawawi bawakan riwayat daripada Abdullah bin Zubair yang ada dalam riwayat Imam Muslim yang mana kita telah baca semalam. Lalu bermula daripada semalam juga kita telah mula membaca tentang tasbih-tasbih selepas daripada solat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 33 kali. Itu kita telah baca semalam. Okey. Lalu pada hari ini kita nak sambung masih lagi pada dalil-dalil berkenaan tentang ucapan zikir-zikir selepas solat. Hari ini masih lagi pada ucapan, ada lagi 2 riwayat berkenaan tentang Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Tetapi sebenarnya banyak lagi riwayat-riwayat yang lain. Tetapi semalam Imam Nawawi dah bawa bacaan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu Akbar 33 kali.
Riwayat yang kita nak baca sebentar lagi, riwayat yang ke-185 menyebut tentang subhanallah 33, alhamdulillah 33, namun Allahu Akbar 34 kali. Lalu sebenarnya ada pelbagai riwayat. Belum ada juga riwayat yang Imam Nawawi tak sebutkan. Contohnya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, dan Allahu Akbar 10 kali 10 kali. Maka itu pun ada. Yang mana kita nampak di sini dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah dibawakan riwayat tersebut. Begitu juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada juga riwayat berkenaan tentang subhanallah sebanyak 13 kali, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad riwayat-riwayat yang lain. Maka ini adalah riwayat-riwayat yang ada. Namun Imam Nawawi bawakan riwayat 33 kali, 33 kali dan 33 kali yang kita dah baca semalam. Kemudian dibawakan riwayat hari ini yang mana Allahu Akbar 34 kali. Dan nanti riwayat 186 adalah apa yang kita biasa amalkan di negara kita di Malaysia. Kata Imam Nawawi, dari riwayat yang ke-185 dalam Sahih Muslim daripada riwayat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, sabda Nabi, muaqibat. Muaqibat. Apakah terjemahan muaqibat? Pembawa akibat yang baik. Itu terjemahan, salah satu terjemahannya. Antara terjemahan muaqibat adalah yang membawa natijah yang baik, pengakhiran yang baik, akibat yang baik. Muaqibat juga boleh memberi makna akan perkataan yang berulang-ulang, daripada memberi makna perkataan yang berulang-ulang. Kenapa? Sebab zikir ini berulang-ulang dibaca setiap kali selepas selesai solat. Dan ada lagi beberapa riwayat yang lain berkenaan tentang terjemahan muaqibat. Lalu di sini ditulis pengakhiran yang baik ataupun pembawa akibat yang baik. Tetapi kata Ibnu Allan, ianya juga memberi terjemahan perkataan yang berulang-ulang. Kenapa? Sebab ianya berulang kali dibaca selepas solat. Lalu hadis riwayat ini yang di sini kata Imam Nawawi riwayat Muslim. Kita boleh tambah di situ riwayat ini juga ada dalam riwayat Imam Tirmizi dan juga riwayat Nasa'i. Lalu boleh tambah di situ riwayat Imam Tirmizi dan juga riwayat Imam Nasa'i. Daripada siapa? Daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muaqibat, yang memberi terjemahan pembawa akibat yang baik, ataupun memberi terjemahan akan perkataan yang berulang kali dibaca. Sabda Nabi SAW, la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubah. Sabda Nabi, perkataan ini bila dibaca tidak akan merugikan orang yang mengucapkannya atau orang yang mengamalkannya pada setiap kali selepas selesai solat fardu. Lalu tak akan rugi orang yang membacanya setiap kali selepas selesai solat fardu. Maka apakah zikirnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 33 tasbihah wa 33 tahmidah wa 34 takbirah. 33 kali tasbih, ucapan subhanallah, 33 kali tahmid, ucapan alhamdulillah, dan 34 kali takbir Allahu Akbar. Dalam riwayat ini 100 kali dengan cara begitu. Tak ada la ilaha illallah, dibaca Allahu Akbar 34 kali. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasa'i daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Maka ini riwayat yang kedua berkenaan tentang tasbih-tasbih selepas solat, selain daripada riwayat yang kita dah baca semalam, yang mana ganjarannya adalah dia boleh mengejar orang yang mendahuluinya pada amalan, boleh meninggalkan orang yang tak mengamalkan amalan ini, dan juga pada waktu itu dia adalah orang yang terbaik amalannya, kecuali ada orang yang buat serupa amalan sama sepertinya. Itu kita dah baca semalam.
Okey, riwayat 186 ini yang kita biasa amalkan. 33, 33, 33 dan yang ke-100 adalah la ilaha illallah. Dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu dalam Sahih Muslim, kata Ibnu Allan, riwayat ini ada juga dalam riwayat Abu Daud dan juga ada juga dalam riwayat Nasa'i daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabbaha Allah fi duburi kulli salah 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 wa qala تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير." Sabda Nabi SAW, barang siapa yang bertasbih, muka surat 161, iaitu dia mengucapkan subhanallah berapa kali? 33 kali. Bertahmid, apakah terjemahan bertahmid? Ucapan alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Bertakbir, maksudnya ucapan Allahu Akbar berapa kali? 33 kali. Lalu 33 tambah 33 tambah 33 maksudnya 99. Sabda Nabi SAW, kemudian pada bilangan yang ke-100, genap 100, dia membaca la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, wahdah, Tuhan yang esa, la syarikalah, langsung tiada baginya sebarang sekutu, lahul mulku, hanya miliknya segala kerajaan, walahul hamdu, dan hanya miliknya segala puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Barang siapa yang membaca ini selepas solat, sabda Nabi SAW, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Maksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar perlu untuk bertaubat. Maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, ini kelebihan dia. Lalu ini 3 riwayat yang Imam Nawawi bawakan berkenaan tentang tasbih, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar selepas daripada solat. Ibnu Allan dalam kitab beliau Al-Futuhatur Rabbaniyah membawa pada waktu itu beberapa riwayat yang lain dengan jumlah-jumlah yang berbeza-beza, dengan jumlah-jumlah yang berbeza-beza. Lalu ada antaranya setiap satu itu 100 kali. Ada di antaranya setiap satu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu sebanyak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebanyak 171 kali. Lalu ada banyak lagi riwayat-riwayat yang lain, tapi Imam Nawawi bawakan 3 riwayat ini. Yang selalunya kita amalkan adalah riwayat yang ke-186, yang mana pada kali ke-100 kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa banyak masa yang diambil? Tak banyak mana pun masa kita ambil. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Dan ganjarannya apa? Diampunkan dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Selain daripada ganjaran lain yang kita dah baca pada riwayat 184. Lalu jangan kita menganggap kecil sesuatu amalan itu, tetapi hendaklah kita usaha untuk amalkan. Kita usaha untuk amalkan, kita usaha untuk bawa dalam kehidupan, insya-Allah. Lalu kita dah selesai dah tentang riwayat tentang zikir. Imam Nawawi mula membawa riwayat berkenaan tentang doa-doa. Terlalu banyak doa selepas daripada solat. Imam Nawawi membawakan sebahagian daripada riwayat-riwayat tentang doa. Siapa yang mana azam nak istiqamahkan bacaan zikir selepas solat ini, maka komen saya. Komen saya
Moga-moga kita saling mendoakan. Istiqamah ini kadang-kala yang mana sukar kadang-kala. Padahal masa tak lama, di situlah syaitan bisik kita ada kerja tu, waktu itulah syaitan bisik kita kena cepat sebab ada tugasan ni, di situlah syaitan bisik kena keluar cepat-cepat sebab ada banyak urusan. Padahal berapa banyak masa yang diambil untuk mendapat ganjaran yang luar biasa ini. Moga-moga setiap daripada kita, Masya Allah, kita nampak di sini Syam Ahmad, Zakira, Kak Laila, M. Nasir, Hamimah, Hairina, Umi Akasha, Merwani, Rusnah Taraji, Siti Nur Aisyah, bahkan ramai lagi yang lain. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Lalu, dan kalaulah contohnya kita nampak ada orang dia baca Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, jangan pula kita kata dia salah, sebab memang ada juga riwayat begitu. Ataupun kita nampak ada orang membaca Subhanallah 71 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebanyak 171 kali, Alhamdulillah begitu, Allahu Akbar begitu. Jangan pula kita rasa kita kata salah, sebab banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang Imam Nawawi tak bawakan di sini, namun dinukilkan oleh Ibnu Allan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah. Yang penting amal. Adapun bilangan itu ada pelbagai riwayat berkenaan tentangnya. Tetapi yang selalu kita amalkan adalah riwayat 186 ini insya-Allah. Jom kita lihat muka surat 161, riwayat yang ke-187. Masya-Allah, saya aminkan untuk kepada yang berazam, moga-moga kita boleh amalkan. Kerana natijah ataupun hasil daripada ilmu adalah amalan. Kalaulah kita tahu banyak riwayat sekalipun tetapi kita tidak amalkan, maka apakah faedahnya? Kita dah belajar dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Ghazali, tujuan ilmu itu adalah untuk diamalkan, untuk dibawa dalam kehidupan seharian. Okey, muka surat 161, riwayat 187. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, mohon jasa baik yang kali pertama join ataupun yang belum share, untuk bantu share, untuk bantu kongsi, bantu sebar luas. Moga-moga lebih banyak amalan yang diperolehi oleh sahabat-sahabat kita yang lain, ahli keluarga kita mungkin. Lalu mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Riwayat yang ke-187. Di sini Imam Nawawi dah mula masuk berkenaan tentang doa-doa selepas solat. Lalu antara zikir yang Imam Nawawi bawakan dalil-dalil dia di sini, ucapan astaghfirullah, riwayat Imam Muslim, riwayat 181. Allahumma antas salam, la ilaha illallah, dengan dua riwayat yang berbeza. Walaupun sebenarnya banyak lagi riwayat-riwayat yang lain tentang la ilaha illallah. Kemudian tentang zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ada 3 riwayat yang Imam Nawawi bawakan. Seterusnya, jom kita lihat. Kita lihat riwayat 187 dah mula masuk tentang doa. Ada doa yang mungkin kita dah tahu tapi belum amal. Ada doa yang mungkin kita dah tahu dan kita dah mula amal. Dan ada doa yang mungkin kali pertama kita dengar, lalu kita azam untuk amal walaupun sekali selepas daripada solat. Okey, kata Imam Nawawi dalam Sahih Al-Bukhari pada awal Kitabul Jihad, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu dubura salah bihaula'il kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kerap memohon perlindungan kepada Allah setiap kali selepas salat dengan kalimah-kalimah berikut. Nabi minta perlindungan daripada kalimah-kalimah berikut. Jom kita tengok apakah kalimah dia yang Nabi baca, Nabi minta perlindungan selepas daripada solat. Sahabat-sahabat baca dengan saya sama-sama boleh. Supaya kita nak baca sama-sama 2 kali supaya biasa pada lidah kepada yang belum biasa. Allahumma inni a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika an uradda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min
azabil qabr. 4 benda yang kita minta perlindungan. Ketika mana selepas tasyahud sebelum salam ada 5 benda yang kita minta perlindungan, gabungan daripada 2 riwayat yang berbeza. Di sini ada 4 benda yang kita minta perlindungan. Apakah dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi sekali kita baca sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal jubun wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Maka ini adalah riwayat dia. Apakah terjemahan dia? 4 benda Nabi minta perlindungan selepas solat daripada riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada dalam riwayat Bukhari ini. Nabi SAW meminta, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzu memohon perlindungan, bika kepadamu ya Allah, min daripada al-jubun, sifat jubun. Apakah jubun? Di sini diterjemah jubun sebagai kedekut. Tetapi terjemah asal jubun, mohon sahabat tulis dalam dalam kurungan, adalah pada waktu itu penakut. Mohon perlindungan daripada sifat takut, penakut. Pada waktu itu takut dengan pelbagai benda, takut dengan makhluk, takut dengan itu, pengecut. Itu maksud jubun. Tetapi di sini diterjemahkan sebagai kedekut. Lalu kita minta perlindungan daripada sifat pengecut, sifat penakut. Umat Islam adalah umat yang berani, umat yang pada waktu itu umat yang takutkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terjemah jubun, pengecut, penakut, tetapi di sini penterjemah-terjemahkan sebagai kedekut. Yang kedua, wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah. Daripada apa? Daripada, di sini lari terjemahan dia. Terjemahan dia lari. Okey, lalu pengecut sepatutnya pada sifat pertama dibawa ke sifat kedua. Lalu mohon gariskan kedekut tadi dan tukarkan kepada pengecut. Yang pengecut itu padam sebab arzalil umur bukan pengecut. Apakah terjemahan dia? Saya terjemahkan terus daripada bahasa Arab. Wa dan a'udzu, aku memohon perlindungan, bika kepadamu ya Allah, an bahawa ataupun daripada, uradda aku dikembalikan, ila kepada, arzalil umur usia nyanyuk. Lalu itu yang nombor 2. Pengecut itu pindahkan kepada nombor 1. Kedekut itu, jubun bukan kedekut, jubun adalah pengecut, penakut. An uradda ila arzalil umur, kita minta perlindungan kepada Allah daripada kita dikembalikan kepada usia nyanyuk. Dan ini yang kita tak nak. Lebih baik pada waktu itu kita meninggal dunia, Allah jemput, daripada kita tiba pada usia nyanyuk yang mana kita menyusahkan orang lain. Kerana usia nyanyuk kita dah tak boleh beramal, dah nyanyuk, dah lupa, dah jadi seperti kanak-kanak. Lalu sebab itu kita diajar untuk berdoa supaya tidak dikembalikan pada usia nyanyuk. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika mana menafsirkan ayat yang ada di dalam juz yang ke-14 di dalam surah An-Nahl, maka kata Abdullah bin Mas'ud, antara perkara yang menjadikan manusia itu tidak nyanyuk adalah kerap membaca Al-Quran. Sebab pada salah satu ayat surah An-Nahl ada menyebut tentang arzalil umur. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, ubat kepada tidak nyanyuk adalah membaca Al-Quran. Maka kena kerap baca Al-Quran. Dan kita minta perlindungan supaya tak nyanyuk. Lebih baik Allah jemput kita, Allah ambil nyawa kita daripada kita berada dalam situasi nyanyuk yang kita pun tak boleh buat sebarang amal sebab bukan mukallaf, apatah lagi kita menyusahkan ahli keluarga kita ataupun orang lain. Moga-moga Allah tidak menjadikan kita nyanyuk, bahkan Allah jemput kita ketika mana telah tiba pada masanya. Maka di sini kita nampak bagaimana
Permintaan yang kedua, sabda Nabi SAW, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada uradda, aku dikembalikan ila kepada arzal. Arzal terjemah asalnya adalah hina. Umur adalah usia. Usia yang hina, apakah usia yang hina? Itulah usia dan umur yang pada waktu itu kita nyanyuk. Arzalil umur, usia yang hina, iaitu usia nyanyuk. Yang ketiga, wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah min, daripada fitnatid dunia, fitnah-fitnah dunia, ujian-ujian dunia. Dalam kitab Ziarah ke Alam Barzah, pada waktu itu Imam Jalaluddin As-Suyuti, nama kitab itu diterjemahkan sebagai Ziarah ke Alam Barzah. Nama asal kitab itu adalah berbeza. Syarhus Sudur, yang itu kitab asal Imam Suyuti, nama dia Syarhus Sudur, yang pada waktu itu menerangkan tentang keadaan-keadaan sebelum kematian. Maka pada waktu itu dibawakan tajuk dan begitu banyak riwayat bahawa boleh minta kematian agar tidak diuji dengan fitnah dunia, dengan ujian dunia. Lalu yang fitnah maksudnya ujian. Ujian dunia itu banyak. Pancaroba dunia, sama ada dalam bentuk harta, sama ada dalam bentuk kemasyhuran, sama ada dalam bentuk pada waktu itu takhta, sama ada dalam bentuk pada waktu itu pergaduhan sesama umat Islam, pertelingkahan dan sebagainya. Fitnah-fitnah dunia. Dan yang keempat, Nabi SAW memohon perlindungan, wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah min azabil qabr, daripada azab, daripada seksa kubur. Kerana daripada kata-kata Sayyidina Uthman bin Affan, orang yang mana ketika mana pada persinggahan kubur dia baik, insya-Allah mahsyar dan akhiratnya baik. Tetapi orang yang mana dia sangkut dekat kubur, dia pada waktu itu akan sangkut pada ujian-ujian yang selepasnya, pada keadaan-keadaan yang selepasnya. Lalu sebab itu kita minta jauh daripada azab kubur. Hakikatnya kita minta jauh juga pada masa itu secara tak langsung daripada azab-azab yang akan datang selepas daripada kubur. Seterusnya, riwayat yang ke, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat yang ke 188. Riwayat yang ke-188 kembali kepada riwayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, riwayat tentang tasbih dan zikir. Dan riwayat ini menarik sebab di sini menyebut tentang 10 kali 10 kali. Tadi kita dah belajar 33 kali 33 kali. Riwayat ini menyebut tentang 10 kali 10 kali. 10 kali 10 kali. Dan riwayat 188 ni menarik. Kenapa? Sebab Nabi SAW sebut bahawa syaitan ketika mana kita nak baca tasbih-tasbih macam ni, contohnya sebelum tidur. Sebab sebelum tidur pun ada bacaan tasbih ni. Maka syaitan akan menjadikan kita lalai sampai kita mengantuk lalu tak zikir. Sama juga ketika mana lepas solat. Lepas solat pada waktu itu kita nak zikir. Aku nak amalkanlah zikir apa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni. Syaitan akan datang, dia akan sibukkan kita supaya kita konon-kononnya sibuk sangat, nak kena cepat, urusan banyak, nak jumpa banyak orang, seolah-olah kita lah manusia yang paling sibuk dekat dunia, sampai tak ada waktu nak berzikir. Lalu akhirnya manusia itu bangun bangkit tanpa berzikir. Sebab ganjaran dia banyak. Kita dah baca ganjaran dia begitu banyak. Lalu, riwayat 188 ini Nabi SAW sebut bahawa syaitan dia takkan benarkan manusia berzikir. Dengan zikir-zikir ini, pada waktu itu dia nak suruh manusia ni kalau sebelum tidur, mengantuk lalu tidur, lalu tak zikir. Ketika mana solat, pada waktu itu konon-konon dia sibuk sangat, ala-ala presiden ke, Perdana Menteri ke, banyak sangat orang nak jumpa, meeting appointment penuh konon dia, padahal nak jumpa kat mamak je kot, ataupun kat restoran je. Sekarang ni restoran pun tak boleh makan, padahal mungkin nak jumpa dekat mana je pun, dekat WhatsApp video je pun konon dia. Tapi syaitan akan sibukkan, lalu pada waktu itu dia langsung tidak berzikir. Lalu ini dibawakan riwayat ini nak menunjukkan kepada kita manusia yang dilalaikan daripada berzikir pada waktu itu. Lalu jom kita lihat. Riwayat ini panjang sedikit. Sabda Nabi SAW
riwayat 188. Dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi dan juga Sunan Nasa'i, riwayat ini perawinya adalah berbeza. Perawi sebelum ni kalau kita perasan Abu Hurairah, Ka'ab bin Ujrah dan sebagainya. Di sini perawinya adalah Abdullah bin Amr. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu kongsi dan juga bantu sebar luas. Sabda Nabi SAW, dua perkara yang apabila seorang Muslim melakukannya, maka dia pasti akan masuk syurga. Kedua-duanya mudah. Sabda Nabi SAW, huma yasir, mudah sangat. Tak susah mana pun, mudah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan juga zikir-zikir yang lain. Berapa susah. Tak payah hafal, memang kita dah hafal. Mudah sangat. Namun sabda Nabi SAW, namun yang melakukannya hanya sedikit. Sikit sangat orang yang buat. Nanti Nabi terangkan kenapa sedikit. Sabda Nabi SAW, bertasbih, maksudnya ucapan subhanallah, bertasbih kepada Allah selepas solat 10 kali. 10 kali. Tadi kita nampak 33 kali, banyak sangat. Kita ni sibuklah sangat katakan. Banyak meeting, banyak appointment, banyak orang nak jumpa, banyak binatang ataupun kucing nak kena jaga. Banyak macam-macam lah kita punya banyak ni. Kita punya ni macam-macam. Maka kalaulah contohnya 33 kali tu tak boleh buat, maka sekurang-kurang amalkan 10. Tapi afdalnya kita buat yang lebih banyak. Sebab bila kita buat yang 33, automatik kita akan dapat pahala yang 10. Tetapi bila kita buat yang 10, kita tak dapat kelebihan yang 33 tadi. Maka sabda Nabi SAW, 10 kali ucapan subhanallah, 10 kali tahmid, ucapan alhamdulillah, 10 kali takbir, ucapan Allahu Akbar. Lalu 10 kali. 10 kali, 10 kali, 10 kali. Lalu total berapa? 30 kali. 30 kali kali dengan 5 kali waktu solat berapa? Baru 150 kali. Lalu sabda Nabi SAW, semua itu berjumlah 150 kali di lidah. Kerana 5 kali waktu solat. Ke ada sahabat yang solat hanya 1 kali je? Kalaulah solat 1 kali, maka cubalah untuk pada waktu itu solat kelima-lima waktu. Semoga Allah anugerahkan taufik untuk kita menjaga solat fardu 5 waktu. Kerana itu tanggungjawab kita, tugas kita. Lalu 30 kali kali dengan 5, maka pada waktu itu 150 kali. 150 kali pada lidah sabda Nabi. Namun bila dikali gandakan sabda Nabi SAW, hakikatnya 1,500 kali pahala dia di neraca timbangan amalan. Sabda Nabi SAW, khamsuna wa mi'ah bil lisan, hanya sebut 150 kali. 10 jadi 30 kali dengan 5 waktu solat, 150 kali. Namun sabda Nabi, wa alfu wa khamsumi'ah fil mizan, tapi pahalanya adalah 1,500 kali. Kemudian bertakbir 34 kali ketika mana ingin tidur. Maksudnya Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Alhamdulillah 33 kali dan subhanallah 33 kali. Berapa jumlahnya? Sabda Nabi, jumlahnya 100 kali pada lidah, namun 1,000 kali pada timbangan amalan, kerana digandakan 10. Lalu sabda Nabi, baca 10 kali, 10 kali, 10 kali lepas solat. 33 dan 34 kali sebelum tidur, yang kadang-kala dikenali sebagai tasbih Fatimah. Kerana ada riwayat yang lain yang Fatimah jumpa dengan Nabi minta hamba kerana dia tak larat dan tak mampu nak buat kerja rumah. Pada waktu itu dia minta hamba daripada Nabi. Nabi kata, boleh kalau nak hamba, tapi ada satu lagi pilihan, ada amalan. Maka dia kata, wahai Rasulullah, aku tak nak hamba, aku pilih untuk amalan. Lalu Nabi ajar zikir ini kepadanya, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu Akbar, 100 kali. Tapi ganjaran dia berapa? 1,000 kali pahala dia. 1,000 kali, bukan senang. Siapa yang nak bayar kita RM1,000 ataupun 1,000 gaji kita untuk amalan yang sedikit? Ini setiap hari 1,000 kali. Kalau campur dengan solat, 1,500 setiap hari. Punya banyak ganjaran dan pahala. Maka perawi mengatakan,
Aku melihat Nabi SAW menghitung dengan tangan baginda. Nabi kirakan untuk sahabat. Punya banyak pahala ni. Punya banyak pahala. Nabi kirakan dengan tangan. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin keduanya mudah dilakukan, namun hanya sedikit yang melakukan? Para sahabat macam tak faham. Para sahabat kata, wahai Rasulullah, kami tak faham. Engkau kata benda ni mudah, tetapi kenapa sikit sangat yang buat? Sepatutnya kalau mudah, semua orang akan buat. Kenapa dia mudah, tetapi pada waktu tu tak ramai yang buat? Para sahabat tak faham. Mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ahadakum ya'ni syaitan fi manamih fayunawwimuhu qabla an yaqulah wa ya'tihi fi salatih fayudhakkirahu hajatan qabla an yaqulaha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan akan mendatangi salah seorang daripada kalian ketika mana ingin tidur. Lalu syaitan menidurkan orang itu. Syaitan belai dia. Tidur, Umar, tidur. Syaitan pun dia nyanyi lagu apa? Lagu apa yang Nana? Yang lagu tu? Twinkle Twinkle Little Star. Lagi lagu apa lagi? Sebelum tidur. Okey. Lalu syaitan pun nyanyi. Twinkle Twinkle Little Star. Lagi? Apa lagi? Sambungan dia. Tak ingat dah. Lupa. Masa kecil-kecil je ingat. Okey. Lalu syaitan pun nyanyi. Sebab syaitan tidurkan dia, syaitan belai dia. Maka dia pun dengar Twinkle Twinkle Little Star, dia pun tertidur. Tak sempat baca. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Padahal sebelum tu dia boleh tengok macam-macam. Dia boleh buat macam-macam. Dia boleh komen dekat semua Facebook group ataupun semua WhatsApp group. Dia boleh jadi umpama macam-macam. Dia boleh jadi pemimpin negara yang bagi pandangan dekat Facebook, dekat Instagram. Dia mungkin boleh buat video TikTok. Dia mungkin boleh selfie upload untuk Instagram dia. Dia mungkin boleh tweet dekat Twitter dia. Tapi ketika mana tiba dia nak baca zikir ni, waktu itu syaitan tidurkan dia, syaitan belai dia. Lalu kalaulah kita lupa nak baca adab-adab tidur ni, doa-doa, kita kena tahu kita dah ada orang belai kita. Syaitan. Cuma kita tak nampak je. Waktu itulah mengantuk. Waktu itulah mengantuk. Lalu syaitan belai, kita pun tidur. Tak sempat baca padahal ganjaran besar. Sahabat berkata, kami tak faham wahai Rasulullah. Amalan tu mudah, tapi kenapa sikit orang yang buat? Ini sebab dia. Ada orang yang belai. Lalu kalaulah selama ni kita tahu tapi kita tak baca, kalau tak tahu tu lain cerita. Kita tahu tapi kita tak baca, kita kena tahu siapa belai kita. Siapa yang belai kita. Okey. Kemudian sabda Nabi SAW, syaitan juga datang dalam solat. Dalam solat maksudnya ketika mana dia nak habis solat. Lalu syaitan ingatkan kepadanya sesuatu perkara, hajat maksudnya sesuatu perkara sebelum sempat orang itu mengucapkan dia. Lalu syaitan pun jadi PA dia. Dia kata, Umar, kejap lagi maghrib kan. Kejap lagi lepas maghrib kau nak kena buat ni. Kau nak kena tengok apa berita dekat TV. Lepas maghrib kau nak kena message orang ni. Lepas maghrib kau nak kena buat ni. Lepas maghrib kau nak kena buat ni. Sibuk sangat ni. Lepas solat terus bangun. Tak payah dah buat-buat semua ni. Maka dia pun pada waktu itu ambil pandangan PA dia. Ambil pandangan personal assistant dia, syaitan. Maka dia pun pada waktu itu tak zikir. Sibuk. Dia sangat sibuk. Dia ada PA dia yang ingatkan jadual. Sebab itu sabda Nabi, yudhakiru hajah. Syaitan ingatkan pada waktu itu keperluan-keperluan dia. Maka dia pun ambil pandangan PA dia. Dan inilah dia PA percuma. Banyak orang kata, saya tak mampu nak ada PA. Ini PA percuma. Setiap kali waktu solat, PA percuma ni datang. Dan dia memang bagi nasihat bagus punya. Dia kata, sibuk ni. Ada benda tu, ada benda ni. Tak ada masa, kau sibuk. Kau kena buat ni. Kena tengok TV, kena tengok movie, kena tengok Netflix, kena jumpa orang ni, kena call anak, kena komen dekat Facebook sekian-sekian. Kena buat tu, kena buat ni. Kena basuh baju, beli baju, jahit baju, sidai baju, hantar baju. Semua baju, kereta ataupun apa.
Lalu pada waktu itu PA yang tak bertauliah tadi percuma. Yang setiap orang ada seketika mana dia hampir nak habis solat, lalu ketika mana dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia terus bangun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lalu kita kita berhenti di sini kerana ramai daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahabat yang mungkin berpuasa 6. Lalu kita akan sambung esok insya-Allah daripada riwayat-riwayat ini. Nampak macam kelakar kan, tetapi itulah hakikatnya. Lalu sekarang ni kita dah kenal, nanti setiap kejap lagi lepas solat maghrib, kalaulah kita tak nak ada bisikan-bisikan kata sibuk, kita kata no. My PA, not this time. I'm too clever for you now. Cakap dengan dia. Ketika mana nak tidur, cakap, malam ni saya tak nak buayan. Saya tak nak ditidurkan. Cakap dengan dia. Sebab dia dengar. Lalu dia pun tahu, dia ni dah belajar dah. Kena tingkatkan lagi usaha. Jadi waktu itu, kita dah tahu dia punya taktik dia. Lalu kita cakap dengan dia, kita tak nak dengar dah nasihat PA dia, ataupun pada waktu itu nasihat dia nak belai kita sebelum tidur, kita dah tak nak dah. Okey? Boleh ke boleh? InsyaAllah kita amalkan sama-sama. Nampak biasa, tapi kadang-kala benar hadis ni, kita banyak lupa, kita lalai dan leka. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga bermanfaat. Yang kali pertama join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Dan esok tak ada Hayati Quran sebab saya akan berkongsi ilmu di program Tanyalah Ustaz. Jemput sahabat-sahabat bersama dan jemput untuk join jika berkelapangan. Kita jumpa esok selain daripada Tanyalah Ustaz pada jam 6 petang dalam program Hamba Ilahi. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.